Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan tajuk fungsi trigonometri, siri yang pertama. Okey, untuk kali yang pertama ini saya akan perkenalkan sukuan. Okey, ini satah kartisan yang ada paksi X, paksi Y, dan saya akan perkenalkan yang ini dipanggil sukuan yang pertama. Okey, sukuan yang pertama, ini sukuan yang kedua, sukuan yang ketiga, dan di sini sukuan yang keempat. Okey, sukuan yang pertama ini ialah sudutnya daripada sini paksi X positif ini dianggapkan sebagai 0 darjah. Okey, kemudian bawa ke atas sini, ini ialah 90 darjah. Okey, ke sini lagi ialah 180 darjah. Dan bawa ke bawah ialah 270 darjah. Dan sukuan keempat ialah dari 270 hingga ke sini, pusingan ini 360 darjah. Okey, untuk matematik tambahan, dia boleh bukan saja satu pusingan daripada 0 sampai 360. Ada kalanya sampai 2 pusingan dan 3 pusingan. Okey, katalah saya nak tunjuk dekat sini sehingga 2 pusingan. Daripada 360 tambah lagi 90, dia akan jadi dekat sini 450 darjah. Kemudian tambah lagi 450 tambah lagi 90, di sini 540 darjah. Dan tambah lagi 90 akan jadi 630 darjah. 630 darjah. Dan 630 darjah tambah 90 menjadi 720 darjah. Okey, kemudian saya juga akan perkenalkan yang mungkin awak pun dah tahu, iaitu pada sukuan yang pertama ini, daripada 0 sampai 90 ini, semua fungsi trigo untuk sin, cos dan tangent adalah positif. Okey, sin, cos dan tangent. Pada sukuan yang pertama ini semuanya positif. Jadi all. Jadi saya tulis A. Itu ialah untuk merujuk kepada all. Semua positif. Okey. Kemudian pada sukuan yang kedua ini sin positif. S positif. Pada sukuan yang ketiga ialah tangent positif. T positif. Dan pada sukuan yang keempat yang positif ialah cos. Okey, yang ini pun dah belajar dalam mathematics. Ya. Jadi ini adalah cos yang positif. Jadi kalau senang nak ingatnya, kita tulis dia sebagai aku suka tolong kawan. Okey. Aku suka tolong kawan. Jadi A merujuk pada sukuan yang pertama, pada sukuan kedua sin positif, pada sukuan ketiga tangent positif, pada sukuan keempat cos positif. Okey. Jadi ini ialah sifat orang yang positif, iaitu aku suka tolong kawan. Okey, kadang-kadang dalam matematik ini dia menggunakan sudut-sudut itu dalam radian. Okey, dalam radian, dan biasanya menggunakan pi. Okey, jadi untuk penggunaan pi ialah ini ya. Sekejap. Okey, kalau 0 darjah tu sama je lah, dekat sini 0 radian. 0 radian. 300, kemudian sini 0 radian, 90 darjah ini ialah, okey, cikgu perkenalkan dekat sini. Mana nak tulis? Okey, cikgu tulis kat sini lah. Iaitu atas ni pi adalah bersamaan dengan 180 darjah. Okey, ini radian, ini darjah. Okey, jadi kalau 2 pi radian adalah sama dengan 360 darjah. Okey, ini pun dah kita belajar dalam tajuk bulatan. Okey, jadi kalau 90, kalau pi ialah 180, kalau 90 ialah pi per 2. Jadi dekat sini cikgu tulis bahagian atas ya, dalam sebutan pi per 2. Okey, untuk 180 ialah pi radian. 270 ialah 3 per 2 pi. Ataupun 3 pi per 2. 360 ialah 2 pi. Okey, kemudian teruskan lagi, 2 pi tambah dengan pi per 2 ialah 5 pi per 2. 5 pi per 2. Untuk 540 ialah 3 pi. Untuk 630 ialah
7 pi per 2. 7 pi per 2. Dan 720 ialah 4 pi radian. Okey, yang pi ni semua ialah dalam sebutan radian. Okey, kadang-kadang soalan diberi dalam sebutan pi, jadi kita kena ingat pi ni. Dan kalau susah, kita ingat basic dia ni. Iaitu pi sama dengan 180 dan 2 pi adalah sama dengan 360. Okey, seterusnya saya nak perkenalkan iaitu sudut positif. Sudut positif dan sudut negatif. Okey. Yang ini. Sudut positif, sudut negatif. Sudut positif ialah bila mana ada satu garis, sudut positif ya. Okey, kat sini kita letak. Okey, bila ada satu garis itu kita gerakkan dia, kita boleh gerakkan ke atas, lawan arah jam ataupun ikut arah jam. Jadi, bila dia lawan arah jam, sudutnya akan menjadi sudut positif. Okey, bila dia lawan arah jam, sudut yang terhasil ialah sudut yang positif. Dan bila mana dia bergerak ikut arah jam ke bawah macam ni. Okey, ke bawah sudutnya adalah sudut negatif. Okey, kalau sini gerakannya ke bawah, sudutnya adalah negatif. Contohnya dekat sini, kalaulah ada satu diberi sampai sini. Okey, sampai sini. Okey. Jadi, katalah daripada sini, daripada X, pasti X ni. Okey, pusing sampai sini. Okey, kalau sampai terus ke sini ialah 180. Tak sampai sini, katalah saya letak dia sebagai 120 darjah. Dan dia adalah positif. Dan kalau sudut negatif ini, dia pusingan dia macam tu. Okey, katalah sampai sini. Okey, katalah sampai sini. Okey, pusingannya sampai sini, ke atas ni. Okey, kalau sampai sini ialah 180, lebih sikit. Katalah di sini 210 darjah. Okey, 210 darjah. Dan oleh kerana pusingannya ikut arah jam, jadi sudutnya adalah sudut negatif. Okey. Jadi dah dapat kenal pasti ya, sudut positif dan sudut negatif. Yang ketiga, saya nak sebut pasal sudut rujukan ataupun kadang-kadang disebut juga sebagai sudut sepadan. Okey, mana-mana satulah sudut rujukan ataupun sudut sepadan. Sudut sepadan ialah merupakan sudut tirus. Okey, sudut tirus. Okey, asalnya dekat sini sudutnya, sudut tirus. Sudut tirus ialah sudut yang terletak antara 0 sampai 90. Dekat sukuan yang pertama ni. Jadi sudutnya katalah kat sini. Okey. Sudut-sudut sepadan yang lain yang berada pada sukuan yang kedua, ketiga dan keempat ialah kita ikut macam ni. Kalau ini sudut theta ini saya pantulkan pada paksi Y, dia akan dapat pergi ke sini. Okey. Di sini. Dan sepadan ni dengan ni sama. Okey, kalau dipantulkan pada paksi X, dia akan jadi ke bawah sini. Okey. Dan kalau dipantulkan yang ini, pantulkan ke bawah juga akan dapat sebelah sini. Jadi sini ialah semua sudut-sudut yang theta yang sepadan. Okey. Jadi semua sudut sepadan kalau kita perhatikan, dia semuanya terhadap paksi X. Nampak dia tak ada yang terhadap paksi Y. Terhadap paksi X. Okey. Contohnya dekat sini. Katalah 195 darjah. Okey, 195 darjah kita nak cari sudut rujukan ataupun sudut sepadan. Okey, jadi oleh kerana dia positif, gerakannya mesti lawan arah jam ke atas. Okey, ke atas sini, sini ialah 90 sampai sini 180. Okey, dia lebih sikit daripada 180 ke bawah. Jadi dia sampai sini. Macam tu. Jadi ini ialah sudut 195 darjah. Sudut sepadannya, okey kita tengok ya. Kalau dia berada pada sukuan yang ketiga, ini sukuan yang ketiga, sudut sepadannya itu mesti yang terhadap paksi X. Jadi sudut sepadannya itu ialah yang ini. Bagaimana kita dapat sudut ni? 195 tolak dengan 195 darjah tolak dengan 180, maka kita akan dapat sudut yang kecil, sudut tirus ini. Iaitu 15 darjah. Okey, 15 darjah. Jadi itulah dia punya sudut rujukan. Okey, ini 15 darjah ini sudut rujukan ataupun sudut sepadannya. Okey, seterusnya. Okey, sekarang soalan yang ini, tentukan sukuan dan sudut rujukan atau sudut sepadannya. 160 darjah.
Okey, 160 darjah, kita kena buat dulu macam ni. Okey, buat paksi X, paksi Y. Okey, kemudian oleh kerana dia positif, pusingannya mesti dari X membawa ke atas. Okey, ke atas sama macam ni. Okey, 160. Dia dah masuk pada sukuan yang kedua, tak sampai sukuan yang ketiga. Sebab sukuan yang ketiga ini dia sini 180. Jadi sampai sini saja. Okey, buat garis macam tu. Jadi sudutnya ialah di sini 160 darjah. Okey. Maka dia dah masuk pada sukuan yang kedua. Sebab soalan tanya sukuan. Jadi sukuan yang kedua. Di sukuan yang kedua ini, sukuan kedua tengok sudut rujukannya. Sudut rujukannya kalau pada sukuan yang kedua ialah terhadap paksi X tu di sini. Ini garisnya dan ini paksi X ni. Okey, di sini sudut rujukan dia. Okey, jadi inilah. Jadi kalau sini 160, jadi untuk dapat sudut yang kecil ini ialah kalau teruskan sampai ke sini ialah 180 tolak dengan 160. Maka kita akan dapat 20 darjah. Jadi sudut ni, sudut rujukannya ialah 20 darjah. Okey, 20 darjah. Pada sukuan yang kedua ini yang positif apa? Sin. Kalau soalannya dia tanya sin 160 darjah. Jadi kita boleh tulis sudut sepadannya ialah bersamaan dengan sin 20 darjah. Okey, depannya ini positif lah sebab pada sukuan yang kedua sin positif. Okey, jadi kita tengok kalkulator. Tengok, onkan kalkulator, kita tekan sin 160. Kita dapat jawapan dia 0.3420. Okey, sekarang cuba kita tekan sin 20. Kita akan dapat jawapan yang sama, 0.3420. Okey, jawapannya ialah 0.3420 dan di hadapannya positif. Sebab apa positif? Sebab dia berada pada sukuan yang kedua. Okey, pergi pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ialah sudutnya negatif 220 darjah. Okey, macam tadi juga kita buat paksi. Okey, 220 darjah sudutnya negatif. Sudut negatif ingat ikut arah jam. Okey, ikut arah jam. Pusing daripada sini sampai sini baru 180, negatif 180. Teruskan ke atas sikit. Okey. Kita boleh terus sampai sini sebab sini ialah 270 pusingan dia. Okey, pergi macam tu. Jadi ini ialah negatif 220 darjah. Okey, 220 darjah. Jadi 220 darjah, maka sudut sepadannya kalau berada pada sukuan kedua ialah, ingat ya, dia terhadap paksi X di sini. Okey, kalau 220, kalau di sini ialah 220 tolak dengan 180, kita dapati 40 darjah. Okey, sudut sepadan ini kita tulis dia sebagai positif lah. Okey, maka kalau di sini tanya soalannya cos negatif 220 darjah. Okey, cos negatif 220 darjah. Okey, boleh ditulis sebagai adalah sama dengan pada sukuan yang kedua. Pada sukuan yang kedua yang positif hanya sin. Jadi kalau cos letak negatif. Okey, negatif cos 40 adalah sama dengan, okey, tekan kalkulator, cos, okey, cos negatif 220. Kita dapat negatif 0.7660. Okey, ada negatif depan. Okey, kalau di sini cos 40, cos 40. Jadi 0.7660 dan ada negatif. Okey, jadi di sini ialah negatif 0.7660. Okey, soalan yang ketiga. Sudutnya positif lagi. Jadi pergi macam ni. Okey, 310 dan sudutnya adalah positif. Positif ialah bermula dari X naik ke atas. Okey, naik ke atas sini, pusing sampai sini. 180, pusing sampai sini ialah 270 dan dia lebih sikit. Okey, macam tu. 310 darjah dan positif. Okey, berada pada sukuan yang keempat. Kalau ini tadi sukuan yang kedua. Yang ini 310 pada sukuan yang keempat. Pada sukuan yang keempat, sudut sepadannya yang ini terhadap paksi X. Okey, terhadap paksi X. Okey, sini. Okey, jadi macam mana kita nak dapatnya? Sudut yang tirus ini.
Kalau semua sekali ialah 360. So, 360 tolak 310. Jadi kita dapat 50 darjah. Jadi sudutnya di sini ialah 50 darjah. Itu sudut sepadannya, 50 darjah. Okey, kalau yang dekat sini kita tulis dia sebagai, katalah pada soalan keempat, katalah nak cari tangent. Tangent 310. Okey, tangent 310 ialah bersamaan dengan sudut sepadannya kat sini, kita tulis dia sebagai tangent 50. Tapi kena ingat, bila berada pada sukuan yang keempat, yang positif ialah cos. Jadi kalau tangent negatif, tak negatif di depan. Jadi ini adalah sama dengan, okey, kita cek dekat sini kalkulator. Tangent 310, okey, tangent 310 adalah sama dengan negatif 1.192. Okey, sekarang, okey, ni kalau guna sudut sepadannya, sudut rujukannya, okey, ada tanda negatif, kita tekan tangent 50. Okey, kita akan dapat jawapan yang sama, 1.192. Okey, ni 7, pindah sini, tambah 1. 1.192. Okey, yang terakhir diberi dalam bentuk radian. Okey, negatif 7/9 pi radian. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Jadi kalau kita tak biasa dengan radian ni, jadi apa yang perlu kita buat? Kita tukar dulu radian ini kepada darjah. Takut keliru kan? Negatif 7/9 pi ini masukkan nilai ni. Pi ialah 180 darjah. Jadi kita tekan kalkulator. 7 bahagi dengan 9 darab 180. Okey, kita akan dapat 140. Jadi, bersamaan dengan negatif 140 darjah. Okey, jadi kita buat, baru kita buat macam ni. Okey, kemudian negatif 140 ialah pusingan dia ikut arah jam. Daripada bawah sini, pusing. Jangan teruskan sampai sini sebab 180 dia tak sampai. Okey, katalah sampai situ. Ini ialah 140 darjah negatif. Jadi sudut sepadannya ialah yang sudut tirus terhadap paksi X. Ni paksi X. Okey, sudut tirus terhadap paksi X ni di sinilah. Okey, kalau sini 140, maka sini tu dah tentulah 40 sebab total semua sekali ialah 180. Jadi sini ialah 40 darjah. Okey, 40 darjah, bagaimana kita nak tukar dia kepada sebutan pi? Jadi sebab dia berilan pi. Jadi dekat sini, sudut sepadan ini ditulis nak tukar dia 40, okey, darjah nak tukar kepada pi. 40 darjah darab, okey, dalam tajuk bulatan ada jumpa ni pi dekat atas, 180 kat bawah. Okey, jadi kita akan dapat 40 bahagi 180. Okey, tukar pada pecahan, kita akan dapat 2/9. Jadi ini adalah bersamaan dengan 2 pi per 9. Okey, jadi inilah sudut rujukan dia untuk 40 darjah ni. Jadi jawapan sudut rujukan dia ialah 2 pi per 9. Okey, jadi soalannya tadi tentukan sukuan. Jadi sukuannya ialah sukuan yang ketiga. Okey, kemudian pada sukuan ketiga yang positif ialah tangent sahaja. Okey, kemudian dia tanya sudut sepadan. Okey, sudut sepadan kita dah jawab tadi, 2 pi per 9. Jadi kalau soalannya ditanya cari sin, cos, tangent. Okey, kat sini katalah tangent ya. Cari tangent negatif 7 pi per 9 radian. Okey, jadi ini boleh ditulis sebagai tangent. Okey, sudut sepadannya ialah 2 pi per 9. Okey, dan 2 pi per 9 itu ialah berada pada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, tangent ialah positif. Tangent positif, jadi samalah kat sini kita letak positif, tak perlu letak tanda negatif. Jadi nilainya ialah tangent. Okey, tekan tangent, tekan tadi 2 pi per 9 tadi ialah bersamaan dengan 40 darjah. So tekan tangent 40 sama dengan apa tu? 0.8391. 8391. Okey, selesai. Okey, kita dah belajar sukuan, kita dah belajar sudut positif negatif, dan kita dah pun tahu apa yang dimasukkan dengan sudut rujukan ataupun sudut sepadan. Okey, itu saja.
Jangan lupa share dengan kawan-kawan dan subscribe.